sekitar. Okey, kita nak tengok amalan yang sepatutnya dibuat oleh manusia. So, kelestarian alam sekitar tadi teacher ulang balik, nak memastikan ekosistem dalam keadaan seimbang supaya dapat memenuhi keperluan manusia dan pada masa kini ataupun masa depan dalam jangka masa yang panjang, okey, dan tidak menjejaskan biodiversity ataupun sumber-sumber semula jadi. So apa tindakan amalan yang harus dilakukan oleh manusia supaya dapat memastikan kehendak manusia sekarang dan masa depan tu dipenuhi. Okay, generasi masa depan dengan masa sekarang mendapat sumber yang mencukupi daripada alam sekitar. Tapi pada masa yang sama, alam sekitar tu tidak terjejas. Okey, yang pertama ni adalah teacher tunjukkan pengangkutan mesra alam, kerana bila kita guna pengangkutan yang mesra alam yang hybrid ataupun solar bus ataupun amalan kongsi kereta, so kita dapat mengurangkan pencemaran udara. Kita dapat mengurangkan penggunaan tenaga bahan api seperti petroleum. Okay, so mengamalkan amalan kongsi kereta, menggunakan pengangkutan mesra alam ataupun menggunakan pengangkutan seperti bas, monorail, transit aliran ringan, LRT macam tu. Okay, yang kedua penjimatan penggunaan tenaga. Okay, sebab tenaga elektrik kita adalah sumber utama iaitu penggunaan pembakaran daripada bahan fosil. Kereta kita guna petroleum, dapur gas kita guna gas asli. So kita kena jimat penggunaan tenaga supaya kita menggunakan tenaga elektrik secara berhemat, mengurangkan pembebasan gas bahan pencemar. So sama ada dimula daripada energy conservation, okay, penjimatan, lepas tu energy efficiency, cekap, dan seterusnya tenaga yang boleh renewable, yang boleh diperbaharui seperti solar. So kita di mana? Setiap step tu kita kena guna. Okay, seterusnya konsep 5R. 5R ni dia dah tukar daripada dulu 3R kepada 5R. 5R, setiap barang ataupun sampah yang kita nak buang, kita kena sama ada rating, kita fikir semula benda tu dia boleh gunakan lagi tak, barang itu boleh dibaiki tak, barang itu boleh diguna semula tak, penggunaan barang itu boleh dikurangkan tak, dan penggunaan barang itu adakah dia boleh dikitar semula. Okay, teacher bagi contoh cara mengurangkan daripada kertas. Bila teacher print kertas, untuk mengurangkan penggunaan kertas, teacher print di kedua-dua belah. Okay, di kedua-dua belah kertas. Guna semula maksudnya kita boleh gunakan balik. Recycle, kita kitar semula, maksudnya kita hantar ke pusat recycle. So kertas yang A4 ni dia akan menjadi kertas tisu. Okay, repair, kalau kita nak buang barang, okay, kita boleh baiki tak barang tu. Rating maksudnya kita kena berfikirlah, jangan mudah untuk membuang sesuatu sampah. Sebab konsep 5R ni kita nak mengurangkan bahan buangan. Kita nak mengurangkan timbunan sampah. Okey, seterusnya penggunaan tenaga alternatif yang boleh diperbaharui seperti sumber semula jadi iaitu matahari, angin, ombak, air geothermal dan biogeosim. Okey, ini kamu dah belajar daripada menengah rendah lagi. Kerana tenaga ini lebih bersih, lebih mudah dan lebih selamat. Pengurusan sisa domestik dan toksik. Okay. So, pengurusan sisa pepejal di rumah
diselaraskan oleh Jabatan Alam Sekitar, termasuklah dengan Majlis Pembandaran. So kenapa kita kena uruskan sisa domestik ni dengan baik supaya dapat mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos untuk memulih alam sekitar. So sampah tu kita tak senang-senang je buang. Bagaimana kita nak menguruskan dia secara terbaik? So kita kena selaraskan aktiviti pembuangan sisa pepejal. Kita menghadkan minimum mengawal lesen bahan buangan, kandungan dan jumlah, menjalankan upcycle. Okey, cuba tengok konsep upcycle. Bezanya konsep upcycle dengan recycle. Okey. So recycle, kita semula bahan itu. Upcycle, kita kurangkan. Macam mana nak cakap? Recycle kita dah buang, tapi prosesnya daripada kertas jadi tisu. Itu recycle. Sumber yang sama tu, iaitu kertas, dia jadi bahan lain. Upcycle, kita tak buang maksudnya kita tak buang ke tempat recycle, tapi kita proses kepada bahan yang kita boleh guna semula di rumah. Okay. Contohnya kalau botol plastik kita buang, kepada tempat kitar semula, dia akan jadi plastik yang lain. Kalau di rumah kita boleh buat upcycle tu, botol plastik tu boleh jadi botol untuk tanam pokok, hidroponik. Itu macam konsep dia, upcycle dengan recycle. Okey, seterusnya kawalan biologi. Penggunaan musuh semula jadi kepada haiwan perosak supaya kita dapat mengurangkan penggunaan racun, mengawal populasi perosak menggunakan pemangsa yang semula jadinya. Okey. Sebab kalau kita guna racun, dia akan mencemarkan air dan tanah. So contohnya dekat populasi kelapa sawit, kita guna burung hantu untuk tangkap tikus. Ini kalau penanaman benda sayurnya tak ingat teacher. So musuh dia utama dia adalah afid. So kita bela kumbang kura-kura. Kalau dekat sawah padi, dia ada siput gondang ni. Siput ni dia akan makan dekat dasar padi tu. So kita guna itik. Itik ni makan siput. So ini adalah contoh kawalan biologi. Okey. Penjimatan penggunaan air, mengurangkan pembasiran air bersih. So kita nak guna semula air terpakai ataupun air hujan untuk menyiram pokok dengan mencuci kenderaan. Okey. Dan ini adalah yang diperkenalkan di Malaysia, produk cekap air, supaya produk yang dihasilkan tu boleh menjimatkan air. Macam ni dah. Di Jepun, dia punya tank untuk basuh tangan tu bersambung dengan tangki tandas. So air basuh tangan akan masuk dalam tangki tandas, sebab yang dalam tangki tandas tu kita hanya untuk flush saja, beri tekanan saja. So kalau kat Malaysia ni, tangki tandas tu adalah air bersih. Sudah macam rugilah situ. Kita rugi sebab kita melakukan pembasiran air bersih. Ini untuk kumpulkan air hujan. Ini kat Malaysia. Di tandas air hujan digunakan untuk, dalam ni dia tapih, digunakan di rumah. Okey, so ini adalah kamu punya projek membina model bandar yang sustainable. Maksudnya bandar yang moden ni lah, bandar yang menggunakan teknologi jimat tenaga semua. Okey, so teacher nak sambung yang tak habis lagi, lupa. Status security makanan di Malaysia. Oh, dalam modul kamu ni tak ada. Ada point nota bawah tu sikit je. Apa maksudnya status security makanan di Malaysia?
Maksudnya bagaimana Malaysia menjamin makanan yang sedia ada ni, utamanya padi lah, sebab kita makanan asasi kita padi. Jaminan ketersediaan ada, capaian semua orang dapat mencapai sumber padi. Jaminan penggunaan. So komponen dia melibatkan ketersediaan makanan, keupayaan semua penduduk mendapatkan bekalan makanan yang mencukupi, akses kepada makanan itu, makanan mudah diperoleh untuk menampung keperluan diet yang seimbang, penggunaan makanan, kemampuan untuk mendapatkan nutrien yang cukup. So, semua rakyat Malaysia mampu mendapatkan nutrien yang cukup melalui makanan, air bersih dan cara penyediaan makanan. Kestabilan makanan, keupayaan rakyat untuk mendapatkan akses makanan berkhasiat setiap masa. Itu adalah aspek-aspek yang terdapat dalam komponen security makanan. Okey, seterusnya adalah konsep halal. Konsep halal adalah elemen yang digunakan di Malaysia untuk mencapai status security makanan. Sebab bila guna je konsep halal, dia dah tahu dah makanan itu bersih, makanan itu boleh dimakan oleh golongan Muslim. Okey? Dan bila dia cek halal ni, dia akan cek daripada bahan yang nak buat masak tu sehinggalah produk akhir. Maksudnya kalau KFC di Malaysia statusnya halal, diberi jaminan halal oleh JAKIM, maksudnya daripada sumber ayam, rempah, air, semua itu halal. Yang kedua adalah Good Manufacturing Practice, GMP, ataupun Hazard Analysis Critical Control Point. Okey, ini pun dua lagi panggil CHOP lah yang digunakan untuk status security makanan Malaysia. Okey, ini untuk praktis 10.3. Saya nak sambung terus untuk 10.4. So far ada soalan? Tak ada? Bagus anak muda ni, semua baik je. Okey, ada soalan tak? Yang dalam buku okey? Kita nak masuk teknologi hijau. Okey, teknologi hijau dia membawa definisi sebarang pembangunan aplikasi produk, peralatan ataupun sistem yang dapat memelihara alam sekitar, alam semula jadi, mengurangkan kesan negatif ataupun meminimumkan kesan negatif akibat aktiviti manusia. So produk ataupun sistem ataupun alat yang didefinisi sebagai teknologi hijau, dia mestilah dapat mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Okay. Penggunaan teknologi hijau ni adalah portfolio kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti supaya kita punya aktiviti di Malaysia ni memberi kesan yang minimum kepada alam sekitar. So dasar teknologi hijau menyatakan bahawa sebarang produk, peralatan ataupun sistem yang memenuhi kriteria tadi, kita boleh labelkan dia sebagai teknologi hijau. Okey, apa kriteria dia? Yang pertama, minimumkan degradasi alam sekitar. Efek kepada alam sekitar tu rendah. Okey, mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Pembebasan gas rumah hijau yang kita belajar, karbon dioksida, metana, okey, rendah.
selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk hidupan, menjimatkan tenaga dan sumber asli, dan teknologi itu mestilah menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui. Okey, kalau poin dalam muka surat 132 tu, teknologi hijau dapat membantu mengurangkan pencemaran, mengurangkan pembebasan gas rumah hijau, menjimatkan tenaga dan sumber semula jadi, menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. So aspek dalam dasar teknologi hijau ada 4. Yang pertama, tenaga. Yang kedua, alam sekitar. Yang ketiga, ekonomi. Dan yang keempat tu sosial. Tonggak dia supaya dasar ini dapat mempromosi kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Maksudnya kita tak bergantunglah tenaga sepenuhnya daripada bahan api fosil. Kepada alam sekitar, kita dapat kurangkan kesan. Kepada ekonomi, kita dapat naikkan ekonomi negara. Kepada sosial, kita dapat meningkatkan kualiti semua orang, semua masyarakat. So, kalau ini adalah konsep bangunan hijau. Okey, bangunan hijau ini adalah dibina daripada orientasi bangunan yang optimum di tapak pembinaan, okey, supaya dia menggunakan sumber-sumber yang cekap. Sumber solar, sumber air ataupun bahan. Solar daripada matahari kebanyakannya. Okay, secara dia susun tingkap dia pun sama. Air, penggunaan air hujan, bahan binaan dibina daripada bahan yang kitar semula. So kelebihan dia apa? Kelebihan dia ni menjawab baliklah dasar yang tadi sebelum ni tadi. 4 aspek utama dalam dasar teknologi hijau. Okay, ini adalah contoh-contoh bangunan di Malaysia yang mana menepati konsep teknologi hijau. Yang paling glamour adalah ni, bangunan sumber tenaga Malaysia, tak ingat dah teacher, dekat Putrajaya. Ini kawasan Cyberjaya, ini kawasan perumahan yang mana dia menggunakan konsep teknologi hijau. Okay. So, amalan-amalan yang berkonsepkan teknologi hijau di sekolah ataupun di rumah untuk melestarikan alam sekitar. Okey, yang pertama ni teacher ambil daripada buku teks. So, menghasilkan ekoenzim daripada sisa buah-buahan sebagai ejen pembersihan. So, menggunakan sisa kulit pisang tak sedap bau dia. Kulit lemon, kulit lima, kita gunakan sebagai natural cleaning product. So, boleh Google apa-apa bahan yang digunakan sebagai ejen pembersihan. Okey, ini adalah cara-cara membuat ekoenzim di rumah. So, boleh buat kat rumah. Okey, kitar semula sisa dapur dan sisa makanan untuk menjadikan baja semula jadi ataupun penggalak pertumbuhan tanaman. Sebenarnya kalau dalam grup, cuba tanya grup mak-mak yang jenis tanam pokok ni, banyak yang dah guna kulit telur ataupun kulit bawang sebagai baja. Baja penyubur tanah atau untuk pertumbuhan pokok. Menghasil biogas daripada sisa pepejal organik. Menghasilkan gas untuk daripada sisa pepejal organik, maksudnya penguraian sisa organik, okay, menghasilkan gas metana. So gas metana tu digunakan untuk enjin biodiesel ke macam tu. So kat Malaysia kurang biogas ni. Yang teacher ambil ni banyak luar negara. Menghasilkan tepung daripada kulit pisang dan juga sebagai bahan pembuatan bioplastik semula jadi. Okey.
kita bolehkan hasilkan bioplastik semula jadi. Plastik yang diperbuat daripada kulit pisang, ubi kayu. Yang teacher pernah buat ubi kayu lah. Bagaimana nak hasilkan plastik pembungkusan daripada bahan yang semula jadi. Sebab kalau kita buat daripada bioplastik, dia boleh terurai berbanding plastik yang biasa. Menghasilkan baja folia cecair daripada sisa dapur yang digunakan pada daun untuk penggalakkan pertumbuhan sayur-sayuran. Ini hampir sama dengan baja yang tadilah juga. Yang kulit telur tadi sisa, ini sisa dapur seperti kulit nenas. Boleh jadi sebagai baja. Okey, seterusnya aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar. So, penggunaan sains sosial tu apa? Okay, salah satunya adalah pendidikan. Bagaimana kalau di Malaysia, penekanan pendidikan alam sekitar yang macam kita belajar sekarang untuk membentuk generasi yang sedar dan mengambil berat terhadap masalah alam sekitar. So, nak mendidik supaya anak-anak murid ni bila dia dah besar ataupun sekarang dia menjadi masyarakat yang sayang kepada alam sekitar dia. Okay, objektif pendidikan alam sekitar meningkatkan kesedaran kepada masyarakat, memberi pengetahuan kepada masyarakat ataupun individu, memberi kemahiran, memberi pendidikan kemahiran untuk menyelesaikan masalah alam sekitar dan mengambil berat kepada alam sekitar dan sanggup melindungi dan memajukan alam sekitar. Okey, aspek kedua adalah komunikasi. Aspek yang dalam sains sosial tu, komunikasi ialah penggunaan media massa, poster, majalah, filem yang menggalakkan orang ramai untuk menjaga alam sekitar. Sekaligus, dia dapat mengurangkan penebangan pokok, kempen kesedaran, gotong royong ataupun pertandingan keceriaan ataupun kebersihan. So ini contoh dia. Okay. Dah habis. So praktik formatif 10.4 nyatakan maksud teknologi hijau. Teknologi hijau tu apa sahaja produk, peralatan ataupun sistem yang dapat memelihara alam sekitar, meminimumkan atau mengurangkan kesan kepada alam sekitar. So apakah peranan individu? Peranan ni kamu kena berhati-hati bila soalan esei, dia ada peranan masyarakat, peranan individu, peranan pemimpin negara. So kamu kena tengok peranan siapa dalam soalan. Sama kat soalan nombor 3 ni, sebagai apa? Sebagai murid, sebagai pengusaha restoran, sebagai ahli masyarakat. So bila jawapan kamu tu lah mesti menepati peranan yang dinyatakan dalam soalan. Okay? Kempen larangan penggunaan penyeduh minuman plastik merupakan inisiatif kepada pembangunan mampan. Kat Malaysia dah jalan. Okay, bagaimana sebagai seorang pengusaha restoran bincangkan kesan. Ini nak bincangkan kesan. Apa kesan dia? Pelaksanaan kempen ini. Okay. Kesan kat sini boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Okay. Dah tamat untuk hari ini. So far ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Senang je kan? Senang teacher. Okey, nanti buat buku modul tu yang hantar kat teacher nanti muka surat 134 aneka pilihan dengan sampai belakang tu lah esei. Okey? Esei tu mesti lambat lagi kan?